Nampaknya pagi ni ada satu aktiviti yang menarik dan saya sendiri belum. Ni hadap bapak ni. Yelah, kena pendahuluan dulu. Boleh je, okey. Tak nak tunjuk pengacara punya buka. Dah ada on Dah tu, live tu. Bagi tahu nak sharing pada pengacara lah. Share, sharing. Okey 1, 2, 3. 3, 2, 1, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam channel BIG Siri 2 di 2024 di Camp Agroloka. Pihak penerbitan minta maaf kerana petang semalam tidak dapat bersiaran langsung kerana disebabkan oleh masalah-masalah teknikal. Maka kita menyambung untuk hari yang keempat, Cik Omar. Ya, betul. Cik Omar, hari yang keempat hari ini. Pagi ini satu aktiviti dalam MK yang menarik ya. Saya pun tak pernah tengok lagi benda ni. Kali ini kita akan aktiviti apa nama ni, Cik Omar? Sebelum ni kita melakukan aktiviti kayak. Tetapi kali ini di Camp Agroloka kita ubah. Kita beralih kepada aktiviti berakit ya. Kita kata berakit ni. Ya, betul. Menggunakan apa tu? Kita rasa berterima kasih juga nampaknya pegawai jurulatih dari JPAM masih lagi setia dengan pelajar-pelajar Institut Bahasa ni, merhatikan mereka memasang. Saya kira rakit ya. Rakit ini kalau dari pemerhatian saya dia menggunakan Tong Pak. Tong ya, tong drum. Kita panggil tong drum tuan. Panggil tong drum ke? Tong drum yang diikat kepada palang-palang kayu. Jadi mereka akan mengangkat Cik Umar ya. Dia akan angkat mana? Pak perasan tanpa disedari mereka telah mengaplikasikan kemahiran ikatan tali Pak Bat. Ya, di sini ikatan tali ya sedang mengaplikasikan kemahiran ikatan tali yang mereka belajar dalam unit uniform lah. Ya, betul. Jadi maknanya dekat sini mereka cuba mengaplikasikan beberapa kemahiran serentak. Ya, betul. Secara fizikal dan rohaniahnya. Ya, betul. Dalaman Saya dah share kat link. Siapa? Link. Live. Dah share dekat Pak Bat. Puan Silah tak payah. nak share kat siapa ni? Pengarah, Timbalan Pengarah, Dr. Nirwana, M3P, apa itu ni. Itu lah. Sementara itu kita 012 Azizi Sukri. Assalamualaikum. Dah dapat line Azizi Sukri, tolong war-warkan kepada kawan-kawan bahawa kita secara langsung pada pagi ini. Pada pagi ini kita ada dua lokasi yang berbeza. Satu lokasi di atas padang ini mereka untuk memasang rakit yang menggunakan tong drum plastik. Mereka berapa unit yang diperlukan tong drum ni Pak Bat untuk satu kumpulan? Dalam pemerhatian saya ni banyak ya, lebih kurang 20 tong drum, 20 tong drum dan kayu beluti. Kita panggil kayu beluti ya, Jom. Ya, betul. Kayu beluti ni 2x4. 2x4 dan diikat dengan tali. Jadi kemahiran mengikat ini juga sangat penting. Takut nanti apabila rakit-rakit ini diangkat ke dalam tasik, ikatan tak kuat, dia akan bercerai lah. Maka mengakibatkan rakit itu akan berderai. Jadi setiap kumpulan ni akan dibekalkan dengan 4 buah tong drum. Dan mereka dikendaki untuk mengikat dengan 4 batang kayu. Kemahiran mereka akan diujilah dengan ikatan tersebut. Jadi sekiranya ikatan mereka itu tidak betul, tidak kemas, apa yang berlaku adalah apa Pak? Ditasik nanti mereka tak dapat menaiki rakit mereka ni. Ya. Dan tong drum akan berkecai lah. Ya. Bercerai. Okey, ini kumpulan Exa IPGM. Assalamualaikum Exa. Terima kasih kerana mengikut channel secara langsung kami. Sekarang ini pelajar-pelajar sedang bekerjasama. Macam-macam idea kalau kita pergi dekat ni. Sebentar lagi kita akan pergi dekat. Kalau kita dengar apa sembang mereka, Cik Omar macam-macam idea kita dengar, mencadangkan idea ini. Kita tengoklah idea mana yang terpakai. Jadi kita hendak benda-benda inilah yang kita hendak selalu, supaya ada pencambahan fikiran dari idea-idea yang kreatif. Jadi yang kita hendak ini sebenarnya. Okey, mereka sedang mengikat dengan menggunakan tali. Ada yang mengikat telah berjaya.
Di samping itu ada jurulatih-jurulatih dari Institut Bahasa juga. Jurujasa juga sedang meronda. Cik Bai dia ada di situ. Ketua unit Koko kita pun ada, sudah sampai. Itu jurulatih PAM. Memang mencabar. Saya rasa saya pun tak berapa yakin kalau saya pasang ni. Okey, Cik Bai. Kita akan sambungkan link ini kepada M3P je ya. Supaya mereka nampak apa ya. Jadi aktiviti ini sangat seronok. Bukan seronok saja tapi dia mencabar. Seperti yang semalam lah. Semalam juga sangat mencabar. Hari ini cabar. Jadi lokasi yang kedua kita di hujung tasik sana, lokasi apa? Aktiviti survivor. Aktiviti? Survivor ya. Yang diketuai siapa tu? Haji Mus. Haji Mus juga ada lokasi di hujung dusun ni. Mereka buat survivor. Nanti sebentar lagi kita akan pergi ke sana lokasi. InsyaAllah saya akan bawakan anda ke sana. Secara langsung ke? Secara langsung. Ya, secara langsung. Ini secara langsung ya. Okey, selamat datang kepada Lili Hartini Saparudin. Terima kasih Lili kerana sangat sudi menyaksikan. Buat sementara ni saya belum lagi turun ke tempat panas sebab saya masih lagi di bawah pokok. Pokok apa ni Cik Omar? Ini pokok buah-buahan ya. Pokok mangga dah berputik buah mangga. Buah mangga harum manis barangkali. Kalau Pak Bat pasal, Lili Hartini adalah orang yang masuk semalam. Semalam. Siapa? Jadi saya tertanya, siapakah dia Lili Hartini ni? Mungkinkah ahli keluarga di kalangan peserta kita? Kalau sudi boleh lah tulis komen ke apa kan. Sebab kita bawa secara langsung. Buat julung-julung kalinya. Pertama kalinya. Terima kasih Puan Lili Hartini. Ini dia Encik Omar yang jurulatih baru kita. Kita akan bawa secara langsung ini seterusnya dalam acara-acara BIG yang akan datang. Yang terdekat kalau dalam kira saya ialah PDP ya. Ya. PDP ni ialah kumpulan guru-guru perkhidmatan agama yang mengajar dalam perkhidmatan yang telah bertugas. Barangkali itu daripada mak-mak budak, mak-mak orang ya. Betul. Tapi mereka katanya berbeza sikit lah Pak Bat. Ya. Betul. Itu agak-agak di mana Pak Bat? Kita cuba merancang lah kalau boleh di tempat lain. Kita bukan hanya statik di satu tempat. Kita akan pergi ke Pulau Pangkor barangkali. Pulau Pangkor ataupun di mana-mana, di Selama boleh, di Kampar, di Gopeng. Sebenarnya negara kita ni cuma kita bersyukur sebab banyak tempat-tempat yang boleh dijadikan pusat latihan sebenarnya. Betul, saya setuju. Cuma kita pandai mencari saja. Kita perlu menerokai tempat-tempat yang menarik. Yang kadang-kadang kita pun tak tahu sebab kita tak dapat melihat tempat-tempat ini daripada tepi jalan besar. Dia kena masuk sedikit. Ini satu tempat yang macam Agroloka ni, satu tempat yang kita boleh kata macam celahan bukit pun ada ni. Celahan gunung di Banjaran Titi Wangsa. Titi Wangsa ni? Ya, betul. Kat sini kalau kita melalui pemerhatian saya, pemilik Agroloka ni memang pandailah dia menyusun. Dari segi pokok-pokoknya, pokok durian, pokok cempedak, pokok pisang, landscape-nya, sungainya dan tasiknya, memang cantik. Semalam juga Cik Umar ya, kita rasa seronok sebab ada respon dari ibu bapa terhadap anaknya daripada Sabah. Kemudian ada juga panggilan telefon yang ketua jurulatih menelpon bapaknya di Kedah ya, bapaknya seorang polis ke askar, penci askar. Dan dia kata dia lagi suka, dia lebih galakkan anak dia supaya teruskan memberi satu cabaran kehidupan bagi anak-anak mereka di sini. Kita rasa lega lah apabila ada sokongan-sokongan seperti ini. Okey. Itu dia. Masih lagi bertungkus lumus untuk mengikat. Barangkali kita boleh pergi ke lebih dekat lagi. Ni siapa datang masuk? Pengakap Fatihah. Okey, pengakap Fatihah ya. Apa ni? Okey, kalau ada rakan-rakan daripada IPG, tolong war-warkan kepada kawan-kawan, sambungkan link-link kepada mereka supaya mereka juga dapat bersama-sama dengan kita dan memberi semangat kepada kawan-kawan anda terus meneruskan ujian-ujian yang diadakan di sini ya. KBM Umar masuk. Terima kasih Encik Umar. Ini kumpulan 1. Saya pun tak tahu ini kumpulan apa ni? Cuba. Ya, kumpulan apa? Malbat. Mereka ni diberi nama mengikut nama-nama unit-unit uniform di Malaysia ya, Cik Umar. Ya, betul.
tujuannya bukanlah nak untuk menyamai unit-unit tersebut, sebab menghargai unit ini itu unit yang sebenarnya. Sebagai satu ingatan pada bahawa negara kita ni pun banyak dibantu oleh unit-unit beruniform. Okey. So nampaknya mereka sedang ni sedang buat apa? Boleh bagi komen sikit dia tengah buat apa? Talian ikatan apa ni? Wah, manuk. Ya, manuk. Ikatan manuk yang dipelajari dalam unit uniform. Yang ni ikatan apa ni? Ikatan apa? Tolong bagi. Ini ya, ikatan apa ni, Dik? Ni awak sedang buat apa ni? Ikatan apa nama ikatan awak? Mati ya? Okey, jurulatih nampaknya tak susah sangat nak mengajar ikatan ya. Mereka telah pun belajar tahu apa ikatan manuk, ikatan apa lagi, ikatan sila. Manuk ya. Ini tukang masak utama kita, bahan-bahan telah pun kita sediakan untuk makan tengah hari. Dan semua ada ya di sana. Okey, teruskan. Sebagai kita menghargai pertolongan daripada anggota JPAM kita, yang ini perkenalkan Encik siapa? Ini CP JPM. Beliau adalah anggota JPAM. JPAM yang sentiasa bersedia ke sepanjang hari, sepanjang program 4 hari 5 malam ni. 5 hari 4 malam. Jadi bukan calang-calang lah. Bukan calang-calang, untuk menolong program betul. Mereka telah menjalani banyak pengalaman-pengalaman yang sebenar, menyelamatkan orang, kebakaran, aksiden di kawasan Jelebu ni. Jadi kalau kita apabila mendengar daripada cerita-cerita dia, saya pun rasa gerun jugalah, besar sungguh pengorbanan mereka. Ya. Okey, yang ini siapa? Ini kumpulan apa ni? Dia kumpulan apa? Cheer sikit. Kumpulan apa? Kamu dia kumpulan apa? Tolong bagi tahu saya kumpulan apa? Dia kumpulan apa ni? Siapa ketua? Kumpulan apa? Cheer sikit. Kumpulan apa? Dah, kumpulan apa? Brigade. Ni ada ibu apa yang sedang merhatikan anda di sini. Ni jurulatih sedang mengajar ikatan ni. Begitu kukuh sekali ikatan. Apa nama ikatan ni, tuan? Ikat belit. Ya, kita ada belajar di unit ikat belit. Ada ikatan belit, ikatan manuk, ikatan sempu sila, dan macam-macam lagi. Okey. Ni dua tu. Mereka meneruskan lagi untuk daripada kumpulan apa ni? Kumpulan apa tadi ni? Kumpulan apa? Brigade. Berpeluh-peluh nampak je. Saya pun berpeluh-peluh ni. Matahari sedang mula naik. Ini kumpulan apa ni? Ini dari kumpulan yang dibantu oleh Cik Jeb ya. Ini Cik Jeb ni salah seorang anggota jurulatih pengakap. Okey, ini kumpulan apa yang tuan cakap sikit, kumpulan apa ni? Tadi kumpulan Gerak khas. Gerak khas. Sedang bantu. Jadi Cik Jeb sedang mengaplikasikan ikatan apa tu, Cik Jeb? Ikatan belit lah. Belit lah? Belit lah? Bukan belit. Ikat belit. Sekarang ni mereka kaedahnya saya nampak cuba mengikat sekukuh mana, Cik Umar sekukuh mana kayu dengan apa tu? Kayu dengan tong drum. Supaya nanti di dalam tasik antara kayu dan tong drum ni tidak terpisah lah. Akan terus kekal lah ya apabila mereka menaiki rakit mereka ni. Dan sekiranya mereka salah dalam mengikat, teknik mengikat yang mereka pilih tu akan menyebabkan kayu dan tong ni akan bercerai dan menyebabkan kumpulan mereka akan kalah lah dalam penilaian kami nanti. Saya dengar juga ada perlumbaan hari ni, Cik Umar. Saya dengar ada perlumbaan. Mari kita pergi tengok sini pula. Apa dah jadi pada mereka ni. Ini daripada kumpulan apa ni? Bagi tahu dari kumpulan. Kamu dari kumpulan apa? Paskau. Jadi kamu sedang buat apa ni? Seorang cakap sedang buat apa? Ketua sedang cakap. Ketua. Siapa ketua? Sedang buat apa ni? Sekarang kami sedang menyiapkan berakit untuk ekspedisi berakit. Yalah. Di Tasik. Ekspedisi. Jadi sedang mengikat ni menggunakan kaedah apa ni? Ikatan apa ni? Cuba kita tengok ikatan apa ni. Bukan mana? Simpul manuk. Simpul mati dengan manuk ya. Apa tujuan ikat ni? Tujuan ikat ni apa? Kita nak bagi apa? Perkara rakit ya. Tung drum dengan kayu. Okey. Jadi kalau yang kita tengok ni mereka sedang bercuba sekukuh mana yang boleh. Ni pun nampak adik ni dah mula berpeluh-peluh. Okey. Percambahan fikiran antara mereka, idea-idea itu yang kita nak dengar. Supaya mereka berani memberi idea-idea dalam satu kumpulan. Kolaboratif ya? Kolaboratif untuk mencapai satu keputusan yang terbaik. Kita mahu benda yang itu.
Okey, ini kumpulan apa ni? Cuba cakap ni kumpulan apa ni? Kumpulan Lepaskan. apa yang awak sedang buat ni? Jadi kami sedang membina untuk kami berakit sekejap lagi. Okey, ikatan apa yang di aplikasi ni? Kami menggunakan ikatan manut dan juga ikatan mati. Belajar di mana tu? Dalam unit uniform. Okey. Ini mereka manut dan cuba kita tengok ya berapa jenis ikatan yang awak applykan dalam ikatan ini. Okey. Cik Umar, macam mana Cik Umar? Benar Cik Umar? Bagus ya? Betul, bagus. Kita suka tengok kalau pelajar-pelajar ni berani. Bagi saya suka. Mereka sentiasa boleh memberi idea. Ya, walaupun mereka ni datang dari pelbagai latar belakang dan mereka bila berada dalam satu kumpulan dan mereka ni akan pelbagai. Ada banyak idea dan sebagainya, pendapat ikatan mana yang perlu digunakan dan sebagainya. Tapi yang saya perasan mereka ni berkongsi idea dan mengutarakan pandangan tu dengan secara yang berhemah lah Pak Bad. Ya, tak ada gaduh-gaduh dan sebagainya. Itulah yang kita nak supaya mereka ni bila berada di alam pekerjaan, bila bekerja di sekolah dan sebagainya, walaupun banyak pandangan dan sebagainya, tapi dapat diselesaikan, dapat dicapai matlamat tu dengan cara yang berhemah. Betul-betul. Saya pun setuju dengan pendapat Cik Umar ni. Malam tadi pun setelah kita buat refleksi, hari yang ketiga barulah kita mendengar satu refleksi yang lebih mantap ya. Kalau hari pertama tu, hari kedua bila mereka melakukan aktiviti, kita hanya dengar refleksi mereka secara surface saja. Seronok, suka, tak pernah jalan ni. Bila hari yang malam tadi, refleksi malam tadi, kita dengar mereka sudah berani cakap bahawa seolah-olah mereka kata betapa pentingnya mereka bekerjasama. Berapa pentingnya mereka mendengar arahan. Berapa pentingnya sahabat untuk memberi idea dan bekerjasama nampaknya. Jadi hasrat yang tersurat dalam hati pensyarah jurulatih ini dah mula kami rasa gembira lah. Dan yang paling penting Pak Bad, saya nak mereka ni boleh menerima kritikan. Ya. Banyak di antara kita bila ada di luar sana tidak boleh menerima kritikan. Okay. Melenting, panas. Itu yang kita tak nak tu. Ya, betul. Kita kena bersyukurlah maksudnya. Kita berani menghadapi keadaan semasa. Jangan mudah mengalah, jangan mudah putus asa, komplain terlalu banyak. Hidup ni bukan senang sebenarnya. Hidup ni banyak cabaran cuma. Ya, betul. Jadi mereka perlu. Jadi subjek bagi mungkin Pak Abang boleh ceritakan sikit apa sebenarnya subjek BIG ni? Mungkin ada di kalangan kita. Saya Cik Umar tak sangat mendalami apa ni, tak terlibat langsung dalam silibus bina insan guru ni, tapi saya dah lama lah melibatkan di dalam silibus ini, aktiviti ini daripada tahun 1958 lagi di Institut Bahasa. Lama Pak. Bagi saya lebih suka tengok secara tersurat Cik Ubah. Saya bukan daripada sirat, bukan markah, bukan grade apa semua tu yang saya utamakan. Saya nak tengok, bagi saya lah, saya nak tengok apabila mereka keluar nanti mereka telah bersiap sedia untuk menghadapi benda-benda yang semacam ini di luar ni. Masuk kemenjadian. Ya. Saya lebih kepada fokus tu. Dari pergi sukatan-sukatan ni saya nampak saya kurang sikit lah. Saya tidak terlibat sangat. Okay, selamat datang Puan Nurul Azlifah, kita punya penonton setia. Semalam pun ada. Selalu mengambil berat ya. Cik Nurul ni memang dia sangat baik dengan pelajar-pelajar dia. Jadi Cik Umar, macam tadi kita sambung tadi, mereka sedang membuat bekerjasama, membuat satu rakit yang saya sendiri pun belum tengok lagi. Hasilnya betul. Macam mana Cik Umar, rasa-rasa mereka ni boleh belayar tak dalam boleh, insyaAllah dengan hasil tunjuk ajar yang kita berikan dalam unit uniform sebelum datang ke sini. Pelbagai ikatan kita telah ajarkan kepada mereka, kita telah bimbing. Jadi di sinilah mereka akan mengaplikasikan ikatan tersebut. Jadi kita akan tengoklah. Memang betul, kita dah round tadi beberapa kumpulan. Memang betul ikatan yang mereka pilih tu adalah ikatan yang tepat Pak Bat. Tapi saya nampak satu lagi yang baiknya Cik Umar, hari yang keempat, hari kedua terakhir ni, pelajar-pelajar yang senyap, yang very passive pada mulanya dah mula berani bercakap. Ya, betul. Terutama di Sabah dan Sarawak tu, bila suruh cuba nyanyi lagu kebudayaan, dia dah mula yakin dengan diri dia boleh tampil lah ke hadapan. Tapi kalau rakan-rakan di IPG ni dapat boleh bersama di malam kebudayaan malam ini, mungkin lebih nampak lah. Kebudayaan ni mereka terpaksa berdiri secara individu, kumpulan di atas pentas untuk diri ponton orang. Kita boleh nampak lah dia punya
dia punya keberanian dia. Ya. Tapi kita harap apabila dia balik ni, dia akan kekal sebeginilah. Ya. Keberanian memberi idea, cetusan idea dan sebagainya. Tak maulah kita pelajar-pelajar kita senyap, takut, tak Takut berani untuk memberi pandangan, Ya. pendapat. Itu yang biasa kita nampak, Pak Abad. Ya. Pelajar-pelajar kita ni bila kita tanya di dalam kelas, dia lebih bersifat memilih untuk berdiam ataupun bercakap tu perlahan-lahan dan sebagainya. Sebab keyakinan diri mereka adalah rendah. Okey. Kita faham, kita faham. Okey. Untuk pengetahuan penonton-penonton yang mengikuti siaran channel ni, kita ada 2 lokasi. Lokasi kedua kita ialah Survivor yang diketuai oleh Tuan Haji Mus. Tuan Haji Mus, di mana mereka juga diberi dalam kumpulan, diberi beberapa bahan untuk mencipta makanan untuk mereka survive dan juga menyediakan shelter, pelindungan sekiranya berlaku apa-apa, tersesat di mana-mana. Jadi apa pada pandangan Pak Abad, apa kepentingannya kita mengajar mereka ni survival ni? Sebenarnya anak-anak kita ni, mereka ni sebenarnya baru keluar daripada alam sekolah. Mereka mula berjauhan dengan ibu bapa. Mereka bermula untuk berdikari. Mereka berdikari, cuba mempelajari satu, mula mengenal alam, mula mengenal kawan, bersosial lah, bersosial. Tapi kalau kita boleh kawal mereka dalam keadaan yang baik macam ni, mereka boleh faham bahawa dia bila sosial dengan cara yang sihat ini, bersosial, berkawan dalam batas-batas yang tertentu tu, mereka akan jadi manusia yang, guru yang hebat. Kita mahu guru yang hebat, bukan guru yang hanya lulus peperiksaan. Kita tak nak, bagi saya lah, kalau bagi orang lain saya tak tahu. Saya mahu guru yang serba boleh. Ya, betul. Ditolak ke kiri pun dia boleh, ditolak ke kanan pun boleh, ditolak ke atas pun boleh. Macam mana? Ya, betul, saya setuju. Di samping itu juga Pak Abad, jangan lupa bahawa mereka ni bila posting, kita tak tahu di mana mereka akan diposting. Ya. Jadi sekiranya mereka dipostingkan di kawasan yang kurang dari segi kemudahan, mungkin mencari bahan makanan mungkin agak sukar. Jadi kemahiran seperti masak sendiri ni mereka dah tahu apa yang perlu dibuat. Jadi bukan menjadi satu alasan lah kepada guru-guru muda ini untuk tidak dipostingkan ataupun tidak pergi ke tempat yang dipostingkan. Itu sebab tak ada ketahanan tu, Pak Abad. Lagi satu, saya tengok Cik Umar, kita punya pentadbir, ketua pentadbir kita kedua yang baru ni, Dr. Masitah ni, dia nampaknya dia lebih suka, saya nampak lah, dia apabila dari segi, bila kita bercakap secara biasa-biasa tu, saya nampak dia lebih suka banyak memberi pengalaman kepada orang, suka kepada guru-guru, pensyarah-pensyarah kita. Sebab itu dia suruh kita mencipta mereka, memperbanyakkan aktiviti-aktiviti luar. Supaya kita dapat menimba pengalaman sebenar. Pengalaman itu sangat berharga sebenarnya, Umar. Bukannya tak memberi apa-apa faedah. Dia sangat berfaedah, ya. Sebab perlu diingat bahawa zaman sekarang ni pembelajaran tu bukan hanya di dalam kelas. Pembelajaran juga boleh dilakukan, boleh dilaksanakan di luar kelas. Inilah bentuk salah satu pengajaran dilakukan di luar kelas. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar yang menonton siri ini, bagi orang yang sebenarnya negara kita ni tak kurang tempat. Kita banyak idea, banyak tempat yang kita boleh bawa. Kita beri pengalaman kepada pelajar-pelajar, ya. Walaupun kita ada sedikit kekangan, cabaran-cabaran, kekurangan yang ada tu, kita anggaplah sebagai satu advantage untuk kita berfikir ke hadapan. Kalau segala kekurangan itu kita fikirkan secara negatif, maka susah je, Mak, ya. Ya, betul. Okey. Saya setuju, Pak. Okey, pelajar-pelajar nampaknya sudah mula cuba menguji kekuatan ikatan rakit. Nampak tu, mereka dah mula yakin. Ni Alia mana ni? Alia, apa khabar Alia? Mungkin anda kenal saya, mungkin awak tak kenal saya. Okey, dan juga dah terdapat juga kumpulan-kumpulan yang masih belum berjaya dan mereka terus mencuba. Yang kumpulan itu kumpulan Malbat dia, kumpulan Malbat dia. Ya, kumpulan Malbat tu nampak hampir berjaya. Sebelah kita akan saksikan ni. Aktiviti semalam tu juga menampakkan satu persefahaman yang baik. Kita tengok, ya. Sampai itu kita menonton. Sebentar lagi saya akan masuk balik.
Halo. Okay, pergi bagi. Siapa ni? Siapa ni? You. Ayu. Ni tengok siapa? Ha? Ha. Go. Hello, siapa ni? Ha, siapa? Ha? Oi, cakap kuat sikit. Ya, cakap dengan siapa? Ha? Ya. Hello, ya. Ha, kuat sikit. Lain putus. Ha? Apa dia? Azman Junior Rahmat sedang watching. Selamat datang. Assalamualaikum, bertemu kembali. Saya membawa channel IPG, channel BIG siri 2 2024 kumpulan 2 di Jelebu di Agroloka. Mereka sedang dua aktiviti yang diadakan untuk hari yang keempat ini, iaitu membina rakit untuk perlumbaan dan juga survivor yang diadakan di hujung dusun sana. Okey, kita sedang matikan mereka sedang bertungkus lumus, pasang buka. Tak tahulah apa nak jadi ya. Adakah mereka berjaya atau tidak, kita tak saksikan. Di samping itu nampak jurulatih kumpulan-kumpulan masih bertungkus lumus, mengikat tong drum untuk jadikan rakit. Okey. Sekarang jam menunjukkan pukul 10.17 dengan suhu saya rasa suhu 28 ya, agak panas juga. Tapi di hujung Bukit Gunung Titiwangsa sana tu nampak sudah mula mendung. Tapi dekat kawasan ini memang tak hujan lah. Tak hujan ya. Amali Ibrahim. Amali juga pelajar kita saya rasa. Okey, selamat datang Amali. Awak pelajar siri 1 ya, yang membuat BIG di Pulau Besar. Ini kumpulan kawan-kawan awak ni sedang betul-betul lumus. Macam mana Encik Umar ni, masih lagi pelajar-pelajar bersungguh-sungguh ni nampaknya? Ya, betul. Kita tengok apa dibuat ni. Mereka semua mengejar masa. Ya. Supaya mereka ya, cuaca pun agak panas di sini ya, Jelebu ni. Jelebu ni kalau untuk pengetahuan semua adalah kawasan yang paling kering
Kering ah. Dia paling kering di Malaysia lah. Ya. Berbanding dengan kawasan yang paling basah di mana Pak Bat? Ya. Di Taiping. Di Taiping. Dan juga kalau di utara di Chuping ah, Cik Umar. Chuping, memang. 3 minggu lepas saya baru balik dari Perlis. Ya Allah, panasnya. Rumput pun kering, Pak Bat. Ya, betul. Warna kuning rumput sana. Okey. Jelebu ni, bila kata jelebu ni memberi satu kenangan sebenarnya, Cik Umar. Jelebu ni kalau kita nak tahu sejarah dia, mungkin barangkali warga-warga kita ni tak tahu kenapa jelebu, di mana jelebu. Jelebu ni ada sejarah dan ada sinonimnya dengan IB sebenarnya. Sebab kita dulu, satu ketika dulu, ada seorang pemimpin, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang dengar ni, dulu kita ada seorang menteri, menteri itu bernama Dr. Rais Yatim, Dr. Seri Rais Yatim. Ya. Yang saya tahu bahawa Dr. Rais Yatim ni juga merupakan penaung untuk alumni IPG. Jadi kalau pelajar-pelajar yang muda-muda tak kenal Dr. Rais Seri Utama, Dr. Rais Yatim, boleh tengoklah dalam internet. Maksudnya Pak Bat, ya. adakah Datuk Seri ni bekas pelajar IB? Ya. Dr. Seri, kalau tak silap saya, memang betul. Dr. Seri, sebab itu kalau kita tengok dekat IPG kita ada bilik Dr. Rais Yatim kan. Dewan Dr. Rais itu sempena dia ambil nama Dr. Seri Utama Rais Yatim. Dr. Rais Yatim ni dia memang orang Jelebu. Kita pernah membuat program bakti guru di kawasan Jelebu ni sebenarnya, sebab saya masih ingat lagi pada tahun 2005 ya. Di mana Dr. Rais Yatim sebagai penaung alumni IPG kita, dia minta kita buat berobat di tempat di Jelebu ni. Jadi ada sangkutan lah, tapi Datuk Seri Rais Yatim telah nampaknya sudah slow sikit dalam politik ni. Jawatan terakhir dia sebagai speaker Dewan Negara lah. Ya, betul. Dewan Negara. Dr. Rais Yatim. Mungkin faktor usia lah. Dan dan saya pernah dengar juga bahawa isteri Dr. Rais Yatim juga Datin Seri Maznah. Kalau tak silap nama itulah. Juga merupakan pelajar IPG KBM. Pada masa dulu dia dikenali sebagai Institut Bahasa. Language Institute. Ini cerita-cerita tahun 60-an, 50-an Cik Umar. Sebab itu kalau kita tengok dalam galeri kita pun ada sejarah dia tu. Banyak yang pelajar-pelajar bila kita masuk IPG, mereka tak tahu sejarah, sebab memandangkan saya ni pun juga merupakan orang lama dan tak lama lagi akan bersara. Saya tahu banyak sejarah tentang IPG. Mungkin sedikit maklumat umum bahawa IPG ni sebenarnya dapat melahirkan banyak tokoh-tokoh yang hebat-hebat sebenarnya, Cik Umar. Seperti Datuk Seri Rais Yatim, Datuk Seri Samsul Nasarah, Timbalan Menteri itu sekarang ni. Yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang dulu satu ketika. Juga daripada Institut Bahasa, juga melahirkan banyak penulis-penulis hebat-hebat. Penulis novel, Omar Mamat, penulis, macam-macam lagi nama yang ada. Dan juga Cik Umar ramai yang tak tanya pada saya sebenarnya. Ramai orang yang tak tanya apabila kita menyanyi lagu yang setiap hari perhimpunan kita nyanyi lagu Institut Bahasa yang Berjaya, Institut Mulia Berharga. Jadi jarang sekali saya dengar ada yang bertanya, siapakah pencipta lagu Institut Bahasa ni? Jadi itu rasanya ramai yang tak tahu. Tapi mungkin orang yang golongan yang lahir dari tahun 60-an, 70-an, 80-an dia tahu. Sebenarnya kalau Cik Umar nak tahu, lagu Institut Bahasa ni yang menciptanya lah Cikgu Mustafa Kamal, nama dia Mustafa Kamal. Siapakah beliau? Bukannya beliau ni, Cikgu Mustafa Kamal ni ialah pelajar daripada Institut Bahasa juga. Tapi kalau setakat Cikgu Mustafa Kamal ni mungkin ramai tak kenal. Tapi kalau bagi yang golongan macam kita ni yang dah separuh umur ni, mungkin ingat cerita wayang Ali Setan. Ali Setan 1, Ali Setan 2 tahun 80-an tu. Tahun 8. Ali Setan 1 dan 2 tu pelakon utamanya Azmil Mustafa. Benar tak? Dia pun telah meninggal dunia. Ya, semoga Allah merahmati rohnya. Azmil Mustafa Kamal itu ialah bapa dia. Dan mencipta lagu Institut Bahasa kita. Sehingga sekarang masih lagi didendangkan walaupun sudah mula agak kurang lah ya. Sebab kita telah
menukar kepada IPG, maka lagu IPG itulah lagunya tetap masih dikenal. Bagi orang-orang lama-lama ni, orang yang telah bersara, itu satu nostalgia bagi mereka. Lagu IPG isu bahasa. Satu lagi saya nak bagi tahu, ada sejarah juga. Di isu bahasa ni ramai yang tak tahu siapa Datuk Lokman Musa. Cik Umar tengok tak Datuk Lokman Musa? Saya pun Perpustakaan Institut Datuk Lokman Musa. Siapa Datuk Lokman Musa ni? Satu Lokman Musa ya. Juga ramai juga yang tak tahu. Tapi saya tahulah sedikit tentang sejarah ni. Datuk Lokman Musa ni dia berjawatan terakhir ketua pengarah. Dan dia pernah, Datuk Lokman Musa ni dia pernah menjadi pengetua. Zaman dulu kita tak panggil pengarah IPG, kita panggil pengetua. Jadi pengetua ni namanya Lokman Musa, Datuk Lokman Musa ya. Kalau tuan-tuan tahu, Datuk Lokman Musa ni memang orang yang sangat bagus lah, orang yang sangat berfikiran dan pelajaran dalam ilmu pengajaran pendidikan ni. Dia seorang pejuang jugalah ya, hebat sebenarnya mereka ni dulu-dulu. Tapi kalau bagi generasi pertengahan macam kita ni, bila kata Datuk Lokman Musa ni Cik Umar, mungkin kita tak tahu. Tapi kalau saya sebut, kenal tak Mahathir Lokman? Ya, saya kenal. Ya, Mahathir Lokman pun sudah meninggal dunia juga. Ya, Mahathir Lokman telah, semoga Allah merahmati rohnya. Mahathir Lokman juga, kalau yang masa yang mengenal, dia ni juga ialah pembaca berita. Kita kenal dia pembaca berita yang mempunyai keistimewaan, boleh berbahasa banyak. Berbahasa ya. Dan menjadi pengacara dalam Musabakah tingkat antarabangsa. Datuk. Jadi sebelum dia meninggal dulu, dia pernah datang. Sebelum meninggal dia pernah datang untuk melihat tapak-tapak kenang-kenangan di Institut Bahasa Mahathir Lokman. Dia datang. Ya, Mahathir Lokman. Kalau siapa kenal Mahathir Lokman, itulah bapak dia, Lokman Musa. Itu nama bapaknya. Tapi malang ya, kita tak dapat berterusan dengan dia sebab Allah lebih menyayangi dia. Sebab pada dulu dia telah nak memberikan kita beberapa kenang-kenangan ayahnya untuk disimpan di Institut Bahasa. Galeri lah. Ya. Tapi yang seronoknya pula tu Cik Umar, semasa Datuk Lokman Musa menjadi pengetua Institut Bahasa, Datuk Raisri Hatim ialah pelajar dia. Datuk Raisri Hatim ni duduk di asrama di depan yang sama yang lama tu lah. Dengan Datin Maznah. Mereka ni tak tahulah, jadi sekarang mereka pun kekal berkahwin ya. Bahagia. Jadi memang terkenal lah seperti mana yang diceritakan oleh Mahathir Lokman tu. Kenang-kenangan dia bersama ayah dia, Datuk Seri Raisri Hatim tu pelajar di Institut Bahasa. Jadi banyak kenangan yang saya tahulah tentang. Jadi kita jangan lupalah jasa-jasa mereka. Dan Jumah ya, satu yang saya hargai orang-orang lama ni, kita kata Datuk Seri Hatim apabila dia semasa menjawat jawatan besar di kerajaan, dia tidak lupa pada tempat belajar dia. Dia sentiasa datang, menjemput, dan juga kadang-kadang dia banyak menderma, bukannya sedikit ya, menderma pada pelajar-pelajar Institut Bahasa sebagai kenang-kenangan kesinambungan. Itu kelebihan orang-orang dulu-dulu ni Cik Umar. Saya sangat hormatilah. Jadi perkara yang sama jugalah kita mengharapkan agar guru-guru baru kita ni supaya mungkin mereka mungkin di masa akan datang menjadi orang penting dalam sektor pendidikan. Mungkin juga sebagai pembuat dasar, menteri pendidikan dan sebagainya. Tapi apa yang kita harapkan mereka ni ingatlah kembali tempat di mana mereka belajar tu, di IB tu. Dan satu lagi Cik Umar ya, apabila pelajar-pelajar berada di tempat-tempat, mereka ada juga pelajar-pelajar bertanya kepada kita ni, kenapa kita buat di sini? Kenapa kita buat di sini? Kenapa kita buat di Jelebu? Kenapa kita buat di Pilah? Kenapa kita buat di Pulau Besar? Jadi kami di sini bukan hanya, maksudnya bukan suka-suka. Bukan suka dan bukan hanya menunjuk untuk perkara ni, soalan ni bukan hanya ditanya oleh pelajar. Di kalangan masyarakat juga ada. Kenapa dan kenapa. Jadi kalau tak silap saya, kita ada, kalau di sekolah dulu, kalau tak silap saya, kita ada kata kurikulum merentas kurikulum. Di samping mereka mempelajari bersatu dalam membina aktiviti seperti ini, kita juga menyerapkan sedikit sejarah. Sejarah Jelebu. Mungkin warga-warga IPG tahu, pernah dengar apa Jelebak Jelebu ya, Jelebak Jelebu. Ada buku tu yang ditulis oleh Datuk Seri Utama. Seronok baik buku ya. Kalau siapa yang rajin membaca, saya rasa buku tu ada di Institut Bahasa.
Yang telah dibalik. Ya, Kita boleh minta Encik Arsyad. Ya, Encik Arsyad. Boleh dapatkan Encik Arsyad. Ada jelebu. Untuk mencari buku Jadi selepas ini saya harap lah kita balik, tamat je latihan ni. Masing-masing bolehlah pergi tengok dekat bilik Datuk Raya Satim. Di bilik mesyuarat yang lama. Di bangunan B, saya rasa B. Saya ada gambar kenang-kenangan. Tapi jadi warga IPG yang lama-lama ni, termasuk saya, mendoakan Datuk Seri Utama Seri Hatim ni sihat sejahtera, bahagia, sentiasa dilindungi Allah lah ya. Kalau ada jodoh mungkin barangkali kita boleh bertemu. Saya cuba juga tanya orang kampung, Datuk Rais ada sini tak? Dia kata tak nampak pun. Barangkali Datuk Seri Hatim dia duduk di Kuala Lumpur. Okey, kita kembali kepada ni Asi yang masih lagi belum siap lagi mereka nampaknya. Masih terus mengukuhkan ikatan-ikatan. Bagaimana kukuhnya ikatan persahabatan mereka. Macam itulah mereka mengukuhkan tadi agaknya. Cuaca semakin panas ya Pak Wan? Ya, cuaca semakin panas. Okey, ada apa nak dikatakan oleh Encik Omar pula sekarang? Macam mana Encik Omar pendapat? Apa yang walaupun cuaca semakin panas, ya. Terima kasih kepada acara. Ya. Masih cuaca semakin panas tapi tanggungjawab mereka untuk menghasilkan rakit, ya. Drum ni masih lagi seperti yang dirancang lah. Ya. Jadi terima kasih juga kepada Encik Azman Rahmat, ya, yang sedang bergabung di dalam channel ini untuk sama-sama kita melihatlah apa yang sebenarnya berlaku, apa yang sebenarnya mereka anak-anak murid kita ini buat di dalam program BIG. Okey, terima kasih Encik Omar. Mereka masih terus ya. Di samping itu kita melihat senario apa yang mereka sedang buat ni. Amali masih lagi kekal. Azman Rahmat masih kekal. Tapi yang saya satu lagi perkara yang menarik bila BIG ni ya, atas mungkin kita kata apa ya, bukan kerahmatan, kita bagi ada juga pensyarah-pensyarah yang mengikuti BIG ini sentiasa dengan tenang hati, tidak lokek, mengeluarkan duit daripada poket untuk pengetahuan pelajar-pelajar. Ada pensyarah-pensyarah, selalunya adalah satu orang dalam setiap BIG itu akan tidak lokek mengeluarkan duit poket, membelanja makan yang special-special dekat sini ya. Special-specialnya ya. Membelanjakan duit poket, itu kan duit, itu bukan duit siapa-siapa, bukan duit pelajar, bukan, tapi duit ni kadang-kadang perbelanjaan yang dikeluar pensyarah tu bukannya sedikit ya, ratus-ratus juga ya. Macam hari ni, kali ni kita nak memberi makan 120 orang. 120 orang ya, keduri satu kampung tu. Ya betul. Kan? Walaupun ada kekangan dari segi klaim di syarah kan. Itulah seperti yang kita anggap macam ni lah Cik Umar, sekarang kekangan tu sebagai satu opportunity lah, satu peluang untuk kita pergi ke depan. Ya, kali ini nampaknya untuk pengetahuan pelajar-pelajar warga, kita juga ada seorang pensyarah yang tengah luruh hati telah mengeluarkan duit poketnya untuk belanja makan special sikit tengah hari ya. Ya betul. Tengah hari ni apa menu telah membelanjakan hampir RM500 saya rasa. Ya. Membelanja makanan sebab apa makan apa tu Jemaah? Ya, dicadangkan adalah tom yam jelebu. Yang dimasak oleh Daniel ni kalau dikabarkan ada pengalaman dan pengetahuan untuk membuat tom yam ya. Katanya ibu bapanya ada gerai tom yam siam. Ya, memang Daniel ni memang dua semalam pun dengan hari ni saya test masakan dia menyediakan sarapan pagi untuk pelajar-pelajar pun rasa memang sedap. Ya betul. Memang sedap ya. Pelajar ni ada bakat sebenarnya, ada bakat. Jadi tengah hari ni kita akan makan tom yam, ayam, udang, lagi apa dalam tu, sotong, paste ya, paste istimewa daripada jelebu. Dah terliur rasanya ni Cik Mah. Ya. Tapi sabarlah ya. Sekarang jam pun baru pukul 10 masih mereka. Jadi kepada siapa yang berada berdekatan dengan jelebu, rakan-rakan sejawat yang ada berkursus di Negeri Sembilan, kalau ada kesempatan sila datang tengah hari ni, jemput makan. Kalau ada. Puan Nurul tak ada nampaknya hari ni. Puan Nurul. Mungkin ada Nicole. Puan Nurul ada kerja barangkali, ada kelas ya. Ada kelas. Saya difahamkan waktu yang sama juga ada bicara mengenai penyelidikan di IB. Sekarang juga, ya betul. Buat bicara ya. Sekarang IB ada berlangsung. Secara langsung ke dia bang? Secara online.
Saja online, bual bicara apa nama tu? Mengenai apa ya? Dijemput semua pensyarah ke apa? Ya. Mungkin itu juga yang menyebabkan kita punya kehadiran di kalangan pensyarah warga IB kurang dalam channel ini. Tapi harapnya di waktu yang akan datang kita punya penonton untuk channel ini akan bertambah lah. Terima kasih kepada Azman Rahmat yang tidak jemu, yang masih lagi menonton channel kami. Yang itu kita rasa bangga lah ya. Kita akan berterusan. Itu siapa? Oh, nampaknya sudah mencuba. Itu satu kumpulan yang ketiga keempat telah mencuba untuk menguji kekuatan. Kita nak lihat apa akan jadi dalam air nanti ya. Mereka akan memikul bersama-sama rakit ini untuk ke dalam tasik di belakang saya. Tasik di belakang saya. Di belakang saya ni ada. Okey. Jadi kita tengok, terima kasih kepada ibu bapa yang menonton. Kalau ada ibu bapa nak melihat anak-anak, jangan risau, semuanya sihat sejahtera, makan cukup. Berlebihan rasanya Cik Umar, berlebihan ya. Betul. Tak tahulah, mungkin sebab rahmat yang kita terima daripada pemerintah kita, PM kita memberi kita 2,000, pensyarah-pensyarah banyak duit lebih sikit lah. Tu yang dia belanja tu barangkali. Sedekah. Sedekah lah. Sebab dalam sabda Rasulullah SAW pun perbuatan kerja yang paling baik, terbaik pun ialah memberi orang makan. Kalau tak saya silap kan. Kalau kita dengar ceramah ni, memberi orang makan tu satu benda yang terbaik. Jadi kita bersedekah lah. Kumpulan hujung tu yang diketuai oleh nampaknya berjaya. Yang ini hujung saya, dekat dengan saya ni masih lagi membelit-belit. Tak tahu dah membelit-belit. Yang kumpulan Cik Jeb tu kita tengok apa jadi je. Kumpulan Cik Jeb pun nampaknya untuk dicek oleh JPAM tu. Pegawai JPAM. Hari ini ada wacana di IB. Di IB kita ada wacana asas penyelidikan edisi 4 metodologi kualiti. 7 Mac Khamis hari ni 29.41. Sedang berlangsung ni Cik Wah. Ya, betul. Siapa pengacara wacananya ni? Siapa nama? Cuba baca. Tak nampak saya. Nampak ya. Siapa tu ya? Tak nampak lah siapa dia punya ni. Oh, tak nampak tulisannya. Tak nampak. Tapi bukan orang IB ke? Orang IB ke? Bukan rasanya. Bukan ya, bukan daripada luar. Itu juga kepada pelajar ataupun pensyarah-pensyarah diharap dapat mengikuti wacana tersebut lah. Untuk menambah ilmu kita. Pak Bat, mungkin boleh kita pergi ke kumpulan. Ya, kita pergi ke sana. Okey. Nampaknya kumpulan itu manggil-manggil saya. Mereka siap sedia. Dah bersiap sedia nampaknya. Oh. Okey. Kita pergi cuba tengok. Adakah anda nak buat simulasi sedikit ke apa boleh? Tak? Okey. Okey, nak cakap apa? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Nak cakap apa? Okey, saya cakap. Nak cakap boleh cakap sikit. Okey, nanti kan? Okey, cakap. Ikatan manuk kami menggunakan agak semakin kukuh ya ikatan manuk ni. Tak tenggelam. Kami berlayar di lautan. Okey. Nak cakap apa-apa pada mak abah, mak ayah awak, abah, kami inilah hasil saya kata beritahu. Okey, nak jadi rakit awak ni nak bagi nama tak? Rakit. Nama apa nama rakit ni? Rakit Asyad. Selalunya kapal-kapal di laut dia akan Ya, saya tahu. Tapi selalunya di laut ni dia kapal-kapal tu ada nama dia. Ada Tuna Samudra, ada Putri Sakdong, macam-macam nama kapal. Jadi awak namakan rakit awak. Rakit apa nama ni? Rakit Helang. Helang laut dia. Oh. Helang laut dia. Okey. Kumpulan ni sedang menunggu apa? Menunggu green light Ya. Okey, menunggu green light untuk belayar Ada nak tunjuk test angkat boleh kekal. Okey, kita test sangat cuba try betul ke? Okey. Nampaknya rakit mereka akan diuji oleh Encik Jeb. Cik Jeb. Nampak Cik Azmat. Ni nampaknya duduk tengah-tengah. Nampaknya mereka Okey, bagus. Bagus kat tengah semua. Okey. Tengok macam ni. Okey, nampaknya okey. Jadi yang ini siap sedia untuk belayar. Dan mereka tepuk tangan semua. Jadi mereka berjaya mengkontenkan Cik Jeb.
Nampaknya mengkontenkan dia ya, ayat baru konten. Jadi kumpulan ni jangan bergaduh, teruskan. Boleh. Okey, kita cuba angkat dulu. Cuba angkat sikit. Okey. Berjaya, seorang naik ke atas, boleh tak? Okey, dapat kita ni. Okey, turun. Okey, tepuk tangan letak. Tepuk tangan semua. Okey, berjaya. Jadi ini nama rakit ni apa? Sana Helang Laut. Nama rakitnya Helang Laut. Ini nama apa rakit ni? Nama. Kapal, setiap kapal ada nama. Yang sana kan rakit Helang Laut ni. Okey, bincang. Jadi ini pasukan apa tadi? Pasukan ya? Mawar beracun. Mawar laut beracun. Mesti ada perkataan laut. Okey, Tunas Samudra. Apa jual? Okey, apa nama rakit ni? Okey, kami daripada pasukan sebut nama rakit kami bernama. Okey. Kuat-kuat sikit, Mama. Tempur Samudra. Okey, tempur Papa, tapi tak ada semangat lah Papa. Lemah. Mungkin dia boleh ke kereta dah Cik Umar. Cuba sekali lagi lah. Lebih semangat sikit. Tempur Samudra ni sedap kan nama dia. Masuk. Nama dah okey, tapi dia punya okey, sekali lagi. Ketua. Nahodanya siapa? Nahoda dia. Okey, Kapten. Okey, Kapten. Cakap. Semangat, Kapten. Okey, tempur. Rakit kedua namanya Tempur Samudra. Yang ini namanya Helang Laut. Ya, Helang Laut. Okey, kita tengok sana pula. Okey, kita pergi sini. Kumpulan ketiga ya. Okey. Kapten seorang tolong cakap. Apakah nama rakit anda ini? Dari kumpulan awak telah berjaya main rakit apa? Okey. Dapat. Okey. Dapat. Kapten, apa nama rakit awak ni? Sana namanya Helang Laut, Tempur Samudra. Rakit awak nama apa? Cakap kuat-kuat sikit. Sama-sama. Seorang wakil depan ni. Kapten kapal, kapten rakit. Tengah. Kuat-kuat sikit, kuat-kuat masuk. Assalamualaikum. Jadi kami dari kumpulan Jerahas dan ini merupakan hasil daripada rakit yang ditolong dengan sesi. Dan kami memberi namanya Jiwa Belayar. Apa? Jiwa Belayar. Hore. Okey. Sekali lagi semangat dengan penuh semangat. Dengan penuh semangat sekali lagi. Dari kumpulan. Cakap sama-sama. Ni pengarah sedang tengok ni. 1, 2, 3. Kami dari kumpulan Jerahas telah membina satu rakit bernama Jiwa Belayar. Okey, selamat berlayar jiwa apa jiwa jadi Cik Umar bukan jiwa kacau tau, bukan jiwa kacau ya, ni jiwa. Okey, kita tengok jiwa kacau. Jadi kumpulan ni nampaknya masih lagi dibantu oleh abang Jepam kita. Kumpulan sana dah siap ya? Okey, kumpulan sana nampaknya dah okey ke kukuh lah. Okey, kita tengok. Alright, okey. Okey, Kapten, boleh cakap. Ketua ke depan. Yang lain belakang. Dan kami dari kumpulan apa, sebutkan nama kapal. Sana nama. Kapten. Satu Helang Laut. Tunah apa tadi? Jiwa Kacau Samudra. Okey, cakap kuat-kuat dia supaya masuk dalam TV. Kawan-kawan awak nak tengok. Kami dari kumpulan apa telah membina rakit bernama Barbosa. Boleh. Okey, satu. Kuat-kuat. Satu kan. Kami dari kumpulan Malbat telah membina rakit bernama Barbosa. Barbosa. Sorak sikit kepada Tunas apa tu? Tunas Samudra. Ada Tunas Samudra. Tempur Barbosa. Sorak sikit kepada kumpulan sana. Oh, 1, 2, 3. Oh. Tembak balik. Oh, 1, 2, 3. Oi, dia tembak balik. Bom balik. Bom. Okey, awak bom itu apa? Helang laut. Hei. Bom helang laut. Bom. 1, 2, 3. Bom.
Jadi kapalnya tenggelam dah. Nampaknya ada satu lagi Cik Umar yang belum berjaya lagi. Mari kita ke tempat lokasi ini semula. Lokasi yang kita duduk sini. Okey. Begitulah kerenah dan telatah Cik Umar. Kita nak mereka mencipta. Bila dia mencipta satu tu, dia boleh menamakan. Itu kita rasa benda yang baik. Azmah Abdul Hamid. Apa? Azmah Abdul Hamid ni penyanyi ke? Ada penyanyi nama Azmah ya dulu Pak Mat? Jadi jurasi. Dia tahu kita jurasi. Apa nama jiwa kacau? Jiwa belayar. Jiwa belayar. Bukan jiwa kacau ya Pak Mat? Kita sudah ada 3 Cik Umar ya. 3 rakit yang siap. 4. Yang itu namanya tadi yang apa? Pertama, helang laut. Helang laut. Helang laut. Yang ini namanya tunas samudera. Bukan. Tunas apa? Dip. Nama apa? Tempur Samudra. Nama Tempur Samudra. Yang belakang sana, yang depan ni masih lagi belum ada nama. Sebab masih mereka. Barangkali kumpulan ni Cik Jeb, perempuan ke semua? Yang belum siap lagi? Yang belakang sana namanya tadi apa? Jiwa belayar. Jiwa belayar. Jiwa belayar. Yang ini namanya Barbosa. Barbosa. Jadi tinggal satu lagi. Ya. Okey, dah siap. Pergi bawa bawa dah. Bawa apa nama? Okey, kita akan lihat apa hasil rakit yang dilakukan oleh kumpulan ini. Dan mereka akan menguji ketahanan rakit mereka. Angkat rakit masing-masing. Arahan daripada pegawai JPAM kita untuk mengangkat rakit masing-masing untuk diuji ketahanan rakit masing-masing. Okey. Dan mereka sedang diarah untuk mengangkat rakit yang telah mereka siapkan ke tasik untuk memulakan aktiviti berakit di tasik. Kamu kumpulan apa? Oi, kumpulan apa? Brigade. Okey, apa nama rakit kamu? Pusing. Okey, perkenalkan. Kami dari kumpulan Nama kami adalah Brigade. Kami telah menyiapkan satu rakit yang bernama Pandura Belayar. Okey, sama-sama sekali lagi. Rakit kami bernama Pandura Belayar. Pandura.